Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Sudah siap ke Raya? Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya R.S. Suzy. Kisah yang bertajuk Gelang Kaki Aka Devi. Nama aku Ryan. Aku tinggal di flat perumahan rakyat kawasan Seremban ni hampir 7 tahun. Aku duduk bersama mak dan 2 orang adik perempuan yang masih bersekolah. Bapa aku sudah meninggal dunia 5 tahun yang lalu akibat kemalangan di tempat tugas. Semenjak itu, aku berhenti sekolah untuk membantu mak menampung perbelanjaan rumah dan sekolah adik-adik. Usiaku kini 18 tahun dan aku bekerja sambilan sebagai pembantu menjual burger pada malam hari di warung Abang Zaini yang terletak di bawah flat aku tinggal. Pada siang hari pula, aku menolong mak berniaga di simpang di tepi selekoh masuk kawasan flat. Mak meniaga nasi lemak berlauk pada pagi hari dan kemudian nasi campur pada waktu tengah hari. Mak akan tutup setelah semua lauk-lauk habis dijual. Selalunya, kesemua lauk-lauk mak akan habis dalam jam 3 petang lah lebih kurang. Tugas aku ni pula menjaga kedai apabila mak balik ke rumah dan memasak lauk untuk niaga tengah hari. Penduduk kawasan perumahan di situ memang sudah kenal aku sekeluarga. Tidak kira apa bangsa atau agama, dia akan datang membeli nasi di warung di warung mak lah. Termasuklah Aka Devi, salah seorang jiran sederet unit aku ni. Aka Devi ni seorang pekerja kilang. Beliau akan beli nasi lemak berlauk pada pagi hari sebelum masuk shift pagi, dan beliau juga akan membeli nasi campur mak di tengah hari apabila beliau ingin masuk shift petang. Akak Devi ni juga akan membeli burger di warung Abang Zaini setelah pulang kerja lewat tengah malam. Kami akan tahulah apabila Akak Devi menghampiri kami ataupun apabila beliau sudah pulang dari kerja. Nak tahu macam mana yang kami tahu dia datang? Macam ni. Bunyi loceng dari gelang kaki yang dipakainya akan kedengaran jika beliau lalu depan rumah menuju ke unitnya selang 2 pintu dari unit rumah aku ni. Tetapi sekarang tiada lagi Akak Devi.
pelanggan tetap di warung Mak dan Abang Zaini. Beberapa hari yang lalu, penduduk flat digemparkan berita yang menyayat hati. Akak Devi telah mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri. Mayat Akak Devi dijumpai berlumuran darah di kaki 5 flat pada pukul lebih kurang 1 pagi oleh salah seorang penduduk di situ. Dipercayai beliau terjun dari koridor rumahnya. Slipper dan sekeping nota bertulis dalam bahasa Tamil. Bahasa Tamilnya lebih kurang macam ni lah. Okay, Brother Fai nak try lah. Innai manitu vitu anaviararium malivika itu ciranta valiakum priaya vitai. Kalau salah jangan kecam ya. Aku difahamkan nota tu bermaksud. Begini maksudnya. Maafkan saya. Ini adalah cara terbaik supaya semua boleh bahagia. Selamat tinggal. Akak Devi ni tinggal seorang. Dia tinggal seorang diri di flat tu lah. Ahli keluarga beliau ada di kampung halamannya di Perak. Tiada yang apa-apa yang nampak pelik pada Akak Devi sebelum ni. Beliau ni sentiasa kelihatan ramah dan suka bergurau. Pemergian beliau ni amat dirasai kami sekeluarga kerana Akak Devi agak rapat dengan keluarga aku. Apa yang aku ingin kongsikan adalah pengalaman seram yang aku lalui ketika menjaga warung burger Abang Zaini seorang diri, kerana pada waktu tu Abang Zaini harus mengantar anaknya ke hospital akibat tiba-tiba diserang semput. Aku menjeling jam tangan aku. Dah pukul 1 pagi Tak perasan pula aku ni ramai sangat customer sampai tak tutup aku warung ni sampai pagi. Aku pun mengemaslah apa yang patut. Mencuci peralatan-peralatan yang digunakan tadi untuk memotong dan menapis air bekas mencuci sayur salad. Lalu aku mengelap cermin kaca display dan lain-lain lagi. Semasa aku sedang mengalihkan tong gas ke dalam kabinet warung, aku terdengar bunyi loceng kaki. Dah tutup ke? Burger akak yang akak pesan dah siap ke? Suara tu aku kenal sangat-sangat. Suara Akak Devi. Tak mungkin sebab Akak Devi kan dah tak ada. Bulu roma aku meremang secara tak semena-mena. Lalu aku nekat diri dan tergamam bila tiada sesiapa pun yang ada di sekeliling aku. Aku hanya berfikiran positif lah pada waktu tu. Mungkin budak-budak flat yang saja nak kacau aku. Aku pun mematikan mesin generator dan mengunci warung lalu bergerak menuju ke lift. Semasa aku menunggu lift, aku terasa seperti ada orang yang lalu di belakang aku. Tapi apabila aku toleh, tak ada sesiapa pun. Rasa seram menyelubungi diri aku. Bunyi loceng kaki. Macam aku kenal bunyi loceng kaki ni. Ya Allah. Ya Allah. Akak Devi. Akak Devi. Jelas kedengaran loceng mirip seperti datangnya dari gelang kaki yang dipakai oleh Akak Devi. Pintu lift terbuka. Aku bergegas masuk lalu menekan-nekan butang tingkat 8. Berkali-kali pintu lift tertutup
Bau hanyir menusuk ke hidung aku ni. Aku hanya diam kaku di depan pintu lift. Leher aku terasa seperti ada hembusan nafas yang sejuk. Aku tak berani nak menoleh. Apabila lift sampai ke aras rumah aku berjalan laju menuju ke unit rumah aku. Aku kedengaran bunyi loceng dari gelang kaki semakin dekat, seperti mengekori aku. Assalamualaikum, Mak. Mak, buka pintu, Mak. Buka pintu, Mak. Pintu rumah pun terbuka. Mak aku tercengang melihat aku kelam kabut dibuatnya. Aku terus ke tandas dan aku mandi sambil ambil wuduk. Tidak sempat bercerita apa pun dengan Mak. Keesokan paginya, aku menceritakan kejadian seram yang aku alami ni kepada Mak. Mak pun memberitahu yang bukan aku saja yang alami gangguan Akak Devi ni. Malah jiran bersebelahan rumah Akak Devi sering mendengar tangisan wanita di koridor dan kadangkala kedengaran seretan seseorang berselipar dengan bunyi loceng gelang kaki lalu lalang depan rumahnya. Aku terdiam. Hei, serik dah nak pulang lepas 12 malam. Sekarang Mak akan berdiri di luar rumah sementara tunggu aku naik lift, dan sampai ke rumah aku disuruh mandi dan ambil wuduk sebelum tidur. Itulah kisah seram aku, Ryan, jiran Akak Devi. Sekian daripada RS Suzy. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.